Okey, sekarang ada 5 orang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, malam ini kita boleh teruskan lagi. Mak angkat tangan. Okay. Alhamdulillah, malam ini Okay. Alhamdulillah, malam ni kita boleh teruskan lagi bacaan hadis kita. Dan kita masih dalam hadis yang ke-12. Sebuah hadis yang panjang, yang mana kita dah belajar bahagian pertama daripadanya minggu lepas. Dan malam ini kita sambung bacaan hadis tersebut, bahagian kedua, yang mana malam ini kita beri tajuk meninggalkan maksiat dengan ikhlas adalah amal soleh. Jadi malam ini insya-Allah matlamat yang ingin kita capai ialah yang pertama, kita ingin mempelajari hadis ke-12 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian yang kedua, kita ingin mempelajari dalam hadis tersebut ada di Nabi SAW sebenarnya mengajar salah satu cara berdoa, dan kita akan belajar cara tersebut insya-Allah. Kemudian yang ketiga, kita ingin mempelajari salah satu amal soleh yang mana kita boleh tambah kita punya pahala, kita punya timbangan amal soleh. Nanti di akhirat nanti Allah Ta'ala akan timbang amal soleh kita, amal yang soleh dengan dosa, dengan maksiat, yang mana lagi banyak. Jadi kita berharap dengan kita mempelajari satu daripada amal soleh ini akan memberatkan timbangan amal soleh kita. Dan kita akan buat kesimpulan insya-Allah di akhir pelajaran sesi malam ini insya-Allah. Jadi hadis yang panjang ini bermula dengan An Abdullah bin Umar an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Daripada Abdullah bin Umar, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda bersabda. Kemudian kita dah baca bahagian pertama hadis ni, iaitu hadis ini menceritakan tentang 3 orang lelaki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada Abdullah bin Umar. Ni Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni dialah yang menyampaikan kisah ini kepada kita daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita, Abdullah bin Umar mendengar cerita tersebut. Apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW pada zaman dahulu kala, suatu masa dahulu, zaman, kalau tak salah, zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa, ada 3 orang lelaki. Mereka ni bersiar-siar berjalan-jalan. Kemudian
tiba-tiba apa berlaku? Tiba-tiba apa berlaku? Okey. Soalannya dekat sini. Terkurung dalam gua. Alah, baru nak suruh tulis. Okey. Jawapan dah ada. Dia terkurung dalam gua. Okey. Dia terkurung dalam gua. Tapi kenapa dia terkurung dalam gua? Tulis jawapan. Tulis dekat kelas point tu, tulis jawapan. Kita ada satu minit. Tulis jawapan. Lelaki itu berjalan-jalan, 3 lelaki itu bersia-sia, tiba-tiba berlaku sesuatu menyebabkan mereka terkurung dalam gua. Apa yang berlaku sebenarnya menyebabkan mereka terkurung dalam gua? Tulis jawapan dekat kelas point tadi. Tak ada siapa tulis lagi ni. Apa berlaku? Apa yang berlaku menyebabkan mereka terkurung dalam gua? Jawapan tulis dekat kelas point. Sebab mereka terkurung dalam gua. Daripada Kita dah dapat satu jawapan. daripada musuh. Daripada apa? Musuh. Okey, kita dah dapat satu jawapan, iaitu jawapan daripada Iman Fatullah. Iman Fatullah kata hujan lebat. Hujan lebat. Hujan lebat. Okey, bila hujan lebat, apa yang berlaku? Mereka pun cari tempat berteduh. Lalu jumpalah gua, mereka pun masuk dalam gua. Jadi mereka selamat daripada hujan lebat. Mereka pun masuk dalam gua. Kemudian seperti yang Iman sebut tadi, mereka terkurung. Kenapa mereka terkurung? Okey, apa yang berlaku? Bila gua, apa yang berlaku? Jawab soalan di ink point. Tulis jawapan di ink point. Ya. Yoi, tak reti. Tak reti. Nabi bila terkurung dalam gua. Keluar dah. Daripada musuh. Itu juga sangat labah. Kan? Itu cerita lain. Ni cerita lain, Mak. Okey, kita bagi 1 minit. Pergi dekat link tu. Link tadi. Okey, kita dah dapat satu jawapan. Kita ada lagi beberapa saat. Kita bagi 1 minit saja. Okey, jawapannya ialah batu runtuh. Batu runtuh. Batu runtuh sampai tertutup lubang gua. Mulut gua ni tertutup. Jadi apa yang berlaku kepada 3 orang lelaki tadi? Mereka pun
Kita tengok. Kenapa gelap ni? Sebab batu dah runtuh. Batu runtuh, gelap gelita. Gelap gelita. Jadi bila mereka bertiga berada dalam gua, ni dalam gua ni, gelap, tak nampak cahaya. Sebab apa? Sebab dalam gua tu, mulut gua tu, pintu gua tu dah tertutup dengan batu-batu. Kemudian mereka bertiga pun melakukan sesuatu. Okey. Orang yang pertama, okey, jawab soalan seterusnya dekat in point lagi. 1 minit diberikan. Tekan link yang dekat chat tadi. Lepas tu jawab soalan dekat situ. Soalannya ialah tulis dekat, tekan dekat link dekat chat tu. Lepas tu tulis jawapan. Soalannya ialah apa yang berlaku bila mereka terperangkap dalam gua? Apa yang mereka lakukan? Kita ada lagi 20 saat. Apa yang mereka lakukan setelah mereka terperangkap dalam gua? 10 saat lagi. 3 saat. Selamat. Jawapannya ialah berdoa kepada Allah. Imam Fatullah kata berdoa kepada Allah. Akil kata berdoa supaya terbuka batu. Betul. Jawapannya betul. Masya Allah. Terbaik. Okey, betul. Jadi, bila terperangkap dalam gua, seorang daripada mereka mencadangkan, apa kata, kamu ingat balik apa yang perkara-perkara baik yang kamu pernah buat, kemudian kamu minta daripada Allah buka pintu. Okey. Kemudian seorang daripada 3 lelaki tersebut mulalah berdoa. Dia pun angkat tangan berdoa dalam gelap. Dia angkat tangan berdoa dalam gelap. Kemudian dalam doa tu dia ceritakan pasal diri dia. Ingat tak? Okey, kita nak tengok siapa yang kita pilih. Soalan yang seterusnya kita pilih. Siapa yang akan cerita pasal gambar ni? Okey, kita pilih Nuyun. Nurul Hidayati. Masuk. Cuba cerita gambar berkaitan dengan gambar ni yang diberikan. Gambar. Dalam doa tu, lelaki tu dia cerita pasal dia. Ada orang tu. Okey, siapa anak. Masa naik unta tu apa? Berhijrah. Tak betul. Okey, siapa boleh cerita? Belah ada belah tu. Siapa boleh cerita? Pengembara. Pengembara. Kurang tepat. Cari lain. Sama juga. Makan dulu.
Terbaiklah Iman Fatullah. Terbaik Iman Fatullah, betul. Okey. Lelaki yang pertama, dia berdoa, dia angkat tangan. Ya Allah, sesungguhnya aku ada 2 orang ibu bapa yang sudah tua bangka. Aku selalu mendahulukan mereka. Dia pun cerita, selalunya bila dia balik rumah daripada mengembala unta, dia ni pekerjaan dia mengembala unta. Ada ulama kata dia mengembala unta milik mak ayah dia. Jadi bila dia balik rumah, dia akan perah susu. Dan bila dia perah susu, dia akan bagi mak ayah dia minum dulu. Lepas tu barulah dia bagi isteri dia, bagi anak-anak dia minum. Satu hari, dia keluar jauh daripada tempat yang biasa, menyebabkan dia balik lewat petang. Biasanya dia balik mungkin awal, sebelum tengah hari mungkin. Tapi hari tu, dia terpaksa balik lambat sebab makanan unta dia tak ada dah di tempat yang dekat, kena pergi tempat yang jauh. Jadi bila dia sampai rumah, hari dah petang, dia tengok mak ayah dia dah tidur. Lepas tu apa yang berlaku? Dia macam biasa, dia perah susu. Lepas tu dia pergi dekat mak ayah dia, dia tunggu dekat kepala. Tunggu sampai mak ayah dia jaga. Anak-anak kecil dia minta nak minum, meraung-raung, menangis, tapi dia tak bagi. Sampailah pagi. Sampai pagi. Kemudian dia pun kata, Ya Allah, kalaulah apa yang dia buat ni, apa yang aku buat ni, ikhlas kerana Allah, kerana-Mu, bukalah pintu gua ni, bagi nampak langit. Kemudian apa yang berlaku? Selepas dia berdoa tu, apa yang berlaku? Dia buka sedikit. Pintu gua terbuka sedikit. Nampak ni, nampak cahaya. Tadi gelap terus kan? Ni nampak cahaya sikit. Nampak langit. Kemudian, ini yang kita belajar minggu lepas. Ini yang minggu ni. Dan seorang yang lain berkata. Ini orang yang kedua. Malam ni kita nak belajar orang yang kedua. Okey, apa dia kata? Okey, kita minta Akil Zikri baca. Ya Allah, sesungguhnya dahulu saya mempunyai seorang sepupu perempuan saya sukainya. Sebagaimana seorang lelaki yang sangat suka terhadap perempuan. Jadi dia cerita dekat Allah. Dia angkat dengan doa ni. Ya Allah, dulu saya ada seorang sepupu perempuan. Saya suka sangat dekat dia. Macam mana orang lelaki suka dekat orang perempuan. Okay, lepas tu dia kata apa dalam doa dia? Kita minta Maksud baca. Okay, Maksud baca. Saya pernah meminta dirinya lalu dia menolak sehingga saya berikan kepadanya 1,000 dinar. Lalu saya penat sehingga saya telah 100 dinar. Lalu saya penat sehingga saya telah mengumpulkan 100 dinar. Lalu saya bawa bertemu dengannya.
Jadi lelaki ni kata dia dulu suka sepupu perempuan dia ni. Lepas tu dia pernah minta perempuan tu. Lepas tu dia minta sepupu dia tu, tapi sepupu dia tak nak. Sampailah satu hari sepupu dia ni ada diceritakan sepupu dia ni perlukan duit. Lalu dia dah tak jumpa orang lain, lalu dia minta tolong daripada sepupu lelaki dia ni. Sepupu lelaki dia ni pun kumpul duit sampailah dapat 1,100 dinar, dia pun bagi kat perempuan tu, kat sepupu dia ni. Kemudian apa berlaku? Kita minta Datuk Najib baca. Maka tatkala saya berada antara dua kakinya, dia berkata, wahai Abdullah, takutlah Allah dan janganlah kamu membuka cincin melainkan dengan haknya. Lalu saya bangun daripadanya. Okey. Seterusnya lelaki tersebut, ni dalam doa ni dia cerita dekat Allah ni. Maka tatkala maknanya dia dah dapat perempuan tu, dia dah nak buat jahat. Dia niat jahat ni. Dia dah dapat perempuan tu, dia nak buat jahat. Tapi masa dia nak buat jahat tu, perempuan sepupu dia ni cakap dekat dia, wahai Abdullah, takutlah Allah. Dan janganlah kamu membuka cincin melainkan dengan haknya. Maknanya, jangan buat sesuatu yang dilarang. Jangan buat sesuatu yang dilarang. Jangan ambil sesuatu yang bukan hak. Kemudian bila lelaki ni dengar sepupu perempuan dia cakap macam tu, dia pun jadi takut. Dia pun bangun, dia tinggalkan sepupu dia ni. Dia tak jadi buat jahat. Lepas tu dia cakap apa? Cuba kita minta mak baca. Nampak kan? Maka kan? Tak nampak. Maka jika engkau tahu bahawa saya berbuat demikian dan mengharapkan wajahmu, maka bukakanlah untuk kami daripadanya satu ruang, lalu Allah buka untuk mereka. Lepas tu dia sambung lagi. Dia cakap apa? Maka jika engkau tahu bahawa saya berbuat demikian ikhlas keranamu, memang saya tinggalkan sepupu saya tu, saya tak jadi buat jahat kepada dia, tapi saya buat tu, saya tinggalkan perbuatan saya tadi tu ikhlas keranamu ya Allah, maka bukakanlah untuk kami daripadanya satu ruang. Dia minta Allah buka sedikit lagi ruang pada mulut gua tu, pada pintu gua tu. Lalu Allah buka untuk mereka. Kemudian apa yang berlaku? Pintu gua pun terbuka lagi sikit. Tadi kecil je ruang. Lepas tu dia doa kepada Allah. Pintu gua buka besar sikit lagi. Kemudian apa yang berlaku? Lepas tu habislah cerita lelaki yang kedua. Lelaki yang ketiga insya-Allah kita sambung minggu depan. Jadi daripada kisah ni, yang pertama kita pelajari bahawa bila susah kita minta bantuan daripada siapa? Allah. Kita minta bantuan daripada Allah. Kemudian yang kedua kita pelajari daripada kisah
orang yang kedua ni, meninggalkan maksiat adalah amal soleh. Tadi lelaki ni, dia sebenarnya niat jahat kepada sepupu perempuan dia ni. Dia nak buat sesuatu yang tak elok. Tapi akhirnya, sepupu dia nasihatkan. Jadi dia pun tak jadi buat dan dia tinggalkan maksiat tersebut kerana Allah. Maka maksiat tersebut, dia tinggalkan maksiat itu adalah menjadi amal soleh kepada dia. Kemudian yang ketiga, Allah terima amal soleh jika ikhlas. Bila dia doa, dia sebut kisah yang berlaku tu, macam mana dia boleh tinggalkan maksiat tu. Lepas tu dia bagi tahu dekat Allah, ya Allah, kalaulah aku buat itu ikhlas kerana-Mu, bukalah pintu. Bukalah ruang. Jadi Allah terima. Maknanya Allah terima amalan dia meninggalkan maksiat tadi. Bila Allah terima, Allah kabulkan doa dia. Kemudian yang keempat, kita mempelajari cara, inilah yang dipanggil tawassul. Bila kita berdoa, kita bertawassul, yakni kita gunakan perantaraan. Bertawassul dengan menyebut amal soleh. Maknanya biasanya kita kalau kita doa, kita sebut, ya Allah, sembuhkanlah aku. Itu biasa yang doa yang biasa. Tapi dalam kisah ni, Nabi SAW nak kita belajar satu cara lagi, cara berdoa ialah kita boleh sebutkan kepada Allah, kita bagi tahu Allah tentang amal soleh yang pernah kita buat, lepas tu kita minta Allah kabulkan doa kita. Contohnya, ya Allah, dulu aku pernah derma sebanyak RM100 ke dalam tabung masjid. Tak ada orang lain pun tahu. Hanya engkau sahaja saksi yang mengetahui aku menderma RM100 tersebut. Jika engkau tahu aku derma tersebut ikhlas kerana-Mu, ya Allah, sembuhkanlah penyakit aku. Itu satu cara berdoa yang ulama panggil bertawassul. Kita doa secara bertawassul. Jadi inilah antara pelajaran yang kita pelajari daripada kisah ini, iaitu ada 4 pelajaran malam ini. Dan yang paling penting malam ni kita nak highlight, kita nak tegaskan, meninggalkan maksiat dengan ikhlas adalah amal soleh. Jadi kalau kita pernah meninggalkan satu maksiat kerana Allah, kita boleh cuba berdoa. Kita sebut perkara tersebut dan kita jadikan dalam doa kita. Okey, jadi kita dah sampai di penghujung kelas kita. Alhamdulillah, kita sudah pun mempelajari bahagian kedua daripada hadis ke-12 daripada kitab Riyadhus Shalihin. Dan kita telah mempelajari salah satu cara berdoa. Kita juga telah mempelajari salah satu daripada amal soleh yang disebutkan dalam kisah ni, iaitu meninggalkan maksiat. Dan kesimpulannya, bolehlah kita menggunakan teknik berdoa ni seperti yang diajarkan dalam kisah ini, sebab kita memang sentiasa perlukan bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Okay. Alright, ada quiz. Okay, sekarang ni buka internet browser, Google Chrome ke. Alamak, disconnected pula.
Okey, boleh nampak? Yang tadi tak boleh. Sekejap. Ni lain pula, quizzes. Ya. Dah lagi. Sekejap ya. Okey, nampak dah. Okey, buka internet browser, buka Google Chrome ke, tekan type tu joinmyquiz.com. Kak Long, hantar lagi sekali. Ya. Ha? Oh, tak hantar Oh, hantar lagi. ni kat chat. Hantar kat chat. Okey, dekat chat kat chat. Chat. Nanti nak jawab. Okey, dah. Pergi dekat chat. Tu tekan tu join my quiz tu. Lepas tu tulis ni 528256. Dia tulis enter join code. 528256. Lima, dua, lapan, 526. 256. 528256. 528256. 528256. 8256. Okey, dekat sini. Tulis dekat sini. Tulis nombor tu. Dua, dan dua, 56. Mak. Tak ada orang masuk lagi ni. Tak ada orang masuk. Untuk orang tak? Ya. 4 orang. Okey. Apa tak? Alright. Press. Alanya. Alah. Internet dulu. Okey. 5 orang. Oh, dah 5 orang. Okey, semua dah sedia? 1 2 alah. Terus. Okey, ya. Okey. 1, 2, 3. Bismillah. Okey dah. Baik, okey. Alright dah. Adakah Mendahului kita lihat. Ifin. Iman Allah mengejar Najib mengejar. Akhir zikri masih di belakang. Baru Arifin 3.
Iman Fatullah 3 mengajar Khairul Arifin. Khairul Arifin kosong balik. Najib mengajar 1. Yun 3. Iman Fatullah. Yeay. Pemenangnya ialah Iman Fatullah. Okey, kita tengok nombor 2 siapa nombor 2. Yun. Oh, Maksud nombor 2. Maksud nombor 2. Nurul Hidayat, Iman Fatullah Hidayati nombor 2. Siapa nombor 3? Nombor 3. Kiri Moja. Yeay. Okey, pemenang adalah yang pertama nombor 2 Khairul Arifin. Yang ketiga Yun. Okey, tahniah. Power Iman. Oh, Iman power ni. Okey, kita tengok daily question. Siapakah sahabat yang menyampaikan kisah tadi? Abdullah bin Umar. Siapakah yang menceritakan kisah tadi kepada Abdullah bin Umar? Nabi Muhammad SAW. Adakah meninggalkan maksiat disukai oleh Allah? Betul, ya jawapannya. Bagaimanakah orang yang terperangkap dalam kisah tadi meminta bantuan? Memohon bantuan Allah. Ya, betul. Okey, semua betul. Okey, itu saja malam ni. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi. Belum. Ya. Habis dah bang tua. Alang ambil bila? Pergi mana? Duduk dia ni. Belum tahu lagi. Hebatlah Iman. Iman nombor 1.